Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Hari kita buka muka surat berapa? 477. Surah Fussilat ayat yang ke-9. Saya tulis sekejap. Takfuruna billadhi khalaqal arda. Bacakan salah. Khalaqal arda fi yaumain. Kemudian wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin. Surah Silat. Okey. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dapat sama-sama atas izin daripada Allah. Allah mempertemukan kita, panjangkan umur kita, dan Allah mempermudahkan urusan kita untuk berada pada ketika ini untuk sama-sama kita merenung, mentadabbur, memahami, menghayati dan mendapat ibrah daripada potongan ayat-ayat daripada Allah yang mulia. Mudah-mudahan Allah memudahkan Quran ini nanti, Allah izinkan Quran menjadi syafaat buat kita di atas sedikit usaha kita yang kita lakukan sebagai tanda bukti kita bersahabat dengan Quran. Kenapa? Syarat untuk mendapat syafaat Quran, jadi Quran ni apa? Pastikan Quran jadi sahabat. Bagaimana hadis Nabi kata, Iqra'il Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah dia, maksudnya baca ni baca untuk apa tujuannya? Untuk taat perintah. Iaitu dengan apa? Memahaminya, mentadabbur ayatnya. Kenapa? Sesungguhnya Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong, pemberi syafaat, pembantu untuk mudahkan urusan kita lepas mati nanti. Iaitu kepada siapa? Ashabi. Orang yang bersahabat dengannya sahaja. Iaitu yang berada sentiasa dengan Quran dikala lapang atau sempit, senang atau susah, sihat atau sakit, kaya atau miskin. Itulah sahabat Quran. Baik, jadi kita tengok ayat ni. Hari ni kita masuk ayat yang ke-9 surah Fussilat. Kita baca dulu ayat ni sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Zalika rabbul alamin. Jadi kalau kita lihat ayat ni satu sesi barulah dalam surah ni. Dia ada bintang tu, kan, kat situ. Dia Allah mula dengan satu kalimah kul.
Kul ni maknanya fi'il amar. Apa makna kul? Katakanlah. Kul maknanya katakanlah oleh siapa? Engkau. Katakanlah oleh engkau, iaitu siapa pembawa risalah ni? Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi ayat yang ada kul dengan tak ada kul ni dia ada nilai yang berbeza sikitlah. Ini lebih tegas, lebih menunjukkan ada aspek diberatkan untuk Nabi nyatakan. Sebab dia ada perintah kat situ. Kul. Dikatakanlah wahai Muhammad. Jadi di sini ada juga makna penegasan lah. Penekanan kepada apakah perkara yang Allah nak suruh Nabi sampaikan kepada kita, kepada umat ni. Dan kepada orang-orang yang ingkar ni. Qul a'innakum. Apa? Ni maknanya soalan. Ni kita boleh terjemah ini maknanya kata tanya. Tapi kata tanya ni ada banyak jenis. Kata tanya ada banyak jenis. As-su'al. Soal. Ini apa dia? Soalan. Apa tujuan soalan ni? Nama dia tujuannya istifham. Istifham. Untuk mendapat kefahaman. Tujuan tanya untuk dapat cari kefahaman. Jadi kita perlu tanya sama ada guru bertanya ataupun murid tu kena bertanya. Jadi dua hala lah. Jadi kadang-kadang kalau tak ada orang nak tanya, guru tu tanya. Kan? Sebab kadang-kadang tujuan bertanya ni adalah kunci untuk dapat kefahaman, dapat ilmu. Sebab itulah kata ahli bahasa ni, as-su'alu miftahul ilm. Soalan ni, pertanyaan ni kunci untuk buka pintu ilmu. Jadi soalan ni kunci. Jadi kalau tak ada kunci, boleh buka pintu tu. Siapa nak dapat ilmu, kunci dia apa? Tanya. Jadi kalau dia tak ada kunci, ilmu tak dapat lah. Itu soalan ni kunci ilmu. Jadi cara Allah ni, pedagogi lah kan. Ataupun andragogi Allah ni. Ataupun apa ni? Hitagogi kan. 3 jenis kan. Maksud pendidikan tu. Semua ada dalam Quran ni. Jadi cara Allah antaranya apa? Allah tanya. Cuma je bentuk soalan Allah ni ada 2 jenis soalan. Satu memang soalan yang jujur untuk dapat kefahaman. Soalan tu nak jawapan. Itu dalam ayat lain. Nanti kita tengok. Soalan yang ni nak jawapan ke nak apa ni? Soalan ni untuk ajar dia yang perbuatan ni tak betul. Contohnya mak dia tanya dia, tak solat lagi? Itu maknanya apa? Mak dia nak jawab ke apa? Nak jawapan ke apa? Cara nada pun dah lain tu. Apa dia? Ni nak tegur. Apa ni perbuatan tu tak baik. Kan? Ataupun cikgu tanya apa? Apa dia? Tak siap kerja kan? Semalam arahan dah suruh dah. Yang macam tak tahu, tak reti. Jadi soalan tu nak tanya sebagai apa? Nak ingkar perbuatan tu lah. Itu nama dia, ni macam ni. Ni nama dia istifham. Istifham ada 2. Satu nama dia istifham, yang ni lah. Yang ni inkari. Inkari. Yang ni, kalau yang biasa, soalan biasa, Allah tanya. Cuba buka. Kita stay sekejap kat sini. Sebab ni penting ni istifham. Kita penting kalimah-kalimah Allah. Allah pilih kalimah ni bukan saja-saja. Ada dia punya butiran yang perlu kita tahu. Kalau tidak, kita tak dapatlah Fussilat. Tahu, surah ni nama surah apa? Apa makna Fussilat? Penjelasan terperinci. Jadi kalau kita tak perhati kalimah, dapat tak penjelasan terperinci? Tak dapat. Nama surah pun dah kena bagi terperinci dah. Maka tak dapat tidak, kita kena paksa diri kita untuk dapat penjelasan terperinci lah. Cari, gali. Baik. Jadi ingat istifham, satu, ingkari. Ini tanya nak ingkar perbuatan tu, buat tu tak bagus. Ada juga tanya tolabi. Apa ni? Kita kata tolabi lah. Tolabi ni maknanya apa?
Nakkan jawapan. Ini talabi ni menuntut jawapan lah. Jadi ini jawapan, menuntut jawapan. Tanya, menuntut ni apa ni? Pertanyaan. Pertanyaan, sifat yang ni menuntut jawapan. Yang ni pertanyaan, apa dia? Mengingkari perbuatan. Jadi, kehidupan kita buat tak benda ni? Ada kala kita tanya nak tuntut jawapan, ada kala kita tanya. Jadi ni adalah apa ni? Pendidikan. Betul tak? Pendidikan, subhanallah. Al-Quran sebenarnya adalah kitab yang paling padu dalam pendidikan. Semua ada dalam ni. Baik. Apa contoh talabi ni? Cuba buka surah 57. Ayat 16. ayat 16. Itu surat berapa? 539. Okay. Jumpa? Tengok ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Jadi ni mula dengan apa? Sama tak macam ni? Betul tak? Itu mula dengan apa? Juga. Tapi sebenarnya sama ke tak? Ini nak jawapan sebenarnya ni. Jadi Allah tanya, itu maknanya apa? Alam ya'ni lilladzina amanu. Alam ya'ni lilladzina amanu, apa makna dia? Belumkah? Belum lagi ke? Allah tanya. Lam tu maknanya belum. Tu tak tanya. Jadi belum dengan tanya kita tambah apa belakang? Kah lah. Apakah belum? Betul tak? Asal dia apakah belum? Sekarang ni kalau gabungkan jadi apa? Belumkah? Belum lagi ke? Nampak tak? Macam tu. Jadi alam belum lagi ke masa dia? Yakni apa yakni? Yakni apa? Jadi yakni ni maknanya sesuatu masa yang singkat. Yahin, hin tu maknanya masa dia singkat, sekejap. Iaitu masa yang ada limit. Okey? Contohnya kita kata hari ni contohnya apa? Kalau Shopee tu. Kalau 11. Kan? Waktu dia tu je, sekejap je. Tak Grab tak dapat dah. Betul kan? Itu yakni itulah maknanya macam itulah. Dan bila ada lam kat depan, maknanya masa yang singkat ni dah lah masa tu singkat. Tapi dia bukan baru starting. Dia dah banyak dah berjalan. Itu maksud dia. Jadi kita boleh terjemah macam mana ni? Belumkah sampai
masanya iaitu masa yang telah pun berlalu dan terus berlalu. Dulu umur 10 tahun, meningkat 20, meningkat 30, meningkat 40, 50, 60 dan seterusnya. Makin lama makin meningkat. Jadi masa terus berjalan. Tapi benda yang patut dilakukan ni belum bermula lagi. Sebab tu Allah tanya ni. Jadi Allah tanya kat siapa ni? Orang beriman. Jadi pertanyaan ni bersifat spesifik ke general? Ni ayat ni sekarang. Spesifik ke general? Mana kalau macam orang nak bagi hadiah ataupun nak bagi reward, yang lebih tinggi nilai yang general ke yang spesifik? Contohnya ni orang ni bagi, semua dapat, adil. Ataupun yang ini ada kat depan ni hadiah, siapa yang menang ni dia dapat. Mana lagi special? Spesifik lah, istimewa. Jadi pertanyaan yang ni, Allah tanya ni kepada orang beriman, ni pertanyaan yang istimewa ke biasa-biasa? Istimewa ni, luar biasa ayat ni. Jadi Allah tanya bukan kat semua orang. Tak semua orang perlu jawab pertanyaan ni. Tapi hanya siapa yang akan jawab? Orang yang mengaku beriman je. Kalau kamu mengaku beriman, sekarang sila jawab pertanyaan saya. Pertanyaan aku ni. Allah tanya. Baik, Allah tanya pada siapa? Orang yang dia dah mengaku dia beriman. Jadi kalau ibu, ni kita buat analogi mudah. Supaya kita rasa rupa-rupanya kita ni macam mana. Okey. Kalau anak tu dia lama dah tak balik rumah. Duduk asrama. Jadi hujung tahun dia nak balik lah. Kan? Jadi dia balik. Tapi bila dia balik tu, jadi mak dia call dia ke kan. Okey, bila nak balik dia pun balik. Dan bila dia balik, dia ada agenda lain. Apa dia? Lama dia tak jumpa kawan-kawan dia area situ rupanya. Dia bukannya nampak nak jumpa mak dia sangat tu. Dia balik tu macam tu lah. Fikiran dia rasa macam tu. Jadi bila dia balik tu, mak dia pun tanya dia. Kan? Dah makan ke? Mak dia nak masak sedap ni, nak hidang sedap. Mak dia tanya, dah makan ke? Dia balik cepat tu, dia mungkin ada tengah fikir duk benda lain. Mak dia tanya, dia tak jawab. Ataupun mungkin dia buat tak dengar je. Kan? Dia masuk kejap, mak keluar kejap, dia keluar balik. Tadi mak dia tanya tu, dia tak dengar. Itu anak tu, macam tu anak apa? Mak-mak mesti ada perasaan ni, rasa, tak boleh ni, geram ni. Anak apa dah namanya? Derhaka, biadab, kurang, asyam, macam-macam lah gelaran yang akan diberikan. Betul kan? Macam tu kan, dia balik tu. Jadi dia tak dengar pertanyaan tu. Mak dia tanya, tanda ni mak dia apa? Bila mak dia tanya, guru tanya murid, mak tanya anak, kan? Suami tanya isteri, isteri tanya suami, tandanya apa? Ambil berat, sayang. Betul tak? Rahmat. Boleh? Kalau tak sayang maknanya apa? Lantak kamu lah, kamu ada rumah ke tak ada ke, suka hati nak keluar masuk. Betul tak? Hilang telah, rahmat telah hilang. Betul? Jadi sekarang ni, itu manusia. Mak dengan anak ni, apa jasa mak pada anak? Ni tertinggi sebab tu saya bagi ni yang paling peringkat paling tinggi, mak kan. Apa jasa ibu pada anak? Lahirkan dia, lagi bagi dia susu masa kecil, bagi dia membesar kan. Itulah jasa. Besar tak jasa? Besar. Okay, sekarang ni jasa pula pencipta mak tu pada mak dan anak tu. Apa jasa dia pula? Pencipta ibu dia dan pencipta anak tu punya jasa mana lagi besar dengan mak tadi? Mak dia cipta tak mata anak tu tadi? Mak dia lahirkan je. Betul tak? Yang makanan tu yang anak dia makan tu, yang boleh makan tu, mak dia ke yang bagi? Siapa yang bagi sebenarnya? Allah. Betul tak? Allah bagi. Jadi sekarang ni, tadi mak dia tanya. Sekarang ni kita pindah satu peringkat yang lebih tinggi. Ada tak Allah tanya hamba dia? Ada? Ada? Ni ayat ni satu. Ni baru satu. Baru banyak pertanyaan Allah dalam Quran. Jadi apa hamba dia buat? Buat macam anak tadi ke? Allah tanya hamba dia ni, tanda Allah ambil berat. Tanya hamba dia kan? Anak dia pun masuk, tak dengar keluar. Hamba dia tadi apa? Biadab tak nama dia? Tu hamba biadab tak? Hamba biadab lagi, hamba apa? Hamba derhaka lagi, hamba apa? Ya Allah, macam tu kan? Jadi sekarang ni, pertanyaan Allah banyak tak dalam Quran? Kita dah jawab belum? Ni soalan ni, jujur lah jawapan dia ni. Dah pernah jawab dah?
Banyak tak jawab lagi? Oh, jadi kita ni hamba apa agak? Jadi kita kena banyak apa? Istighfar lah banyak-banyak. Berapa ramai, berapa lama dah perkara ni berlaku? Jadi itu soalan dia. Jadi dapat tak faedah? Baru sikit ni. Ini maksud dia. Bila kita faham struktur ayat tu, kesan dia sangat besar pada kita. Jadi sekarang ni Allah tanya kita sekarang ni. Belum tibakah masanya kepada kamu ni yang mengaku beriman, wahai hamba-hambaku ni. Allah sayang kita. Jadi apa kita jawab ayat ni? Bila masa? Untuk apa? Allah suruh buat apa? Sekarang ni kita pergi kepada pertanyaan Allah. Allah suruh kita buat apa? Tanya. Jadi Allah kata, antarsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Itu perkara yang Allah nak kita buat. Dan Allah tanya, bila masa kamu nak buat ni, belum tiba, belum lagi ke? Masih sibuk lagi ke? Tak nak buat lagi, tak nak start lagi? Untuk apa? Untuk takhsya', apa tu? Hati mereka semua khusyuk. Khusyuk ni mana ya? Fokus. Lagi? Khusyuk perlukan apa? Pemerhatian yang dalam, ambil berat. Lagi? Ulang-ulang, betul tak? Khusyuk ni makan masa. Betul? Beri tempuan, sibukkan diri. Oh, boleh khusyuk. Betul? Allah suruh kita khusyuk dengan apa? Tunduk, buang ego, semua sekali. Kepada apa? Zikrillah. Apa makna dia? Peringatan daripada Allah. Yang paling utama, Quran. Dan ditekankan lagi, wama nazala minal haq. Apa tu? Kebenaran yang turun. Apakah kebenaran yang telah turun? Al-Quran. Jadi Allah suruh kita, Allah tanya kita. Jadi soalan Allah ni, kan? Dalam Quran ni, kita nak ambil dia sebagai soalan peribadi ke soalan umum? Take it personal, betul lah. Jadi itu betul. Quran, setiap ayat kita kena take it personal, ambil dia peribadi. Memang macam tu. Bila Allah jawab, Allah cakap umum ni, seolah kita sedang, sebab apa? Kenapa kita kata ambil secara peribadi? Sebab kita akan bertemu dengan Allah nanti secara peribadi. Semua masing-masing akan soal peribadi. Tak ada nanti, walaupun duduk dalam satu kubur, masing-masing tanya masing-masing. Kan? Begitulah nanti. Sebab itulah, inilah perintah Allah yang berat. Jadi selama ni, wahai hamba-hambaku, kamu letak khusyuk kat mana? Jadi khusyuk ni, dia boleh apa akhirnya? Khusyuk ni dia boleh buat benda tu kerana khusyuk tadi, dia tak sedar dah berapa jam? 3 jam dah. Betul tak? Jadi apa benda yang kita buat tak sedar dah 2 jam, 3 jam? Apa? Tengok WhatsApp. Lagi? Tengok TV kan? Hindustan tu. 3 jam Hindustan kan? Tak sedar tu. Khusyuk sungguh. Jadi Allah tanya sekarang ni, untuk kita buat benda ni. Baik. Janganlah kita boikot lagi dah. Rupanya kita boikot apa? Kita boikot khusyuk dengan ayat-ayat Allah. Kan? Boikot makan memang boleh lah. Jadi ingat, kita dalam pada kita boikot, apa yang orang yang kita benci. Siapa golongan yang kita benci ni? Kan? Orang yang kafir ni. Yahudi ni lah. Yang harbi ni lah, yang kita kena perangi ni. Apa mereka buat, kita pun boikot. Dalam masa yang sama, sebenarnya perbuatan mereka yang paling utama apa? Bukan minum kopi. Bagi kopi, minum Starbucks tu bukan. Perbuatan mereka yang paling utama, yang paling kita kena boikot apa dia? Mereka dulu, apa je ayat Quran datang, Allah turunkan wahyu, Allah beri Taurat, Allah beri Injil, Quran datang kat mereka kan? Mereka buat apa? Mereka boikot. Mereka tolak. Nabi Musa bawa sesuatu, dia tolak. Sampai Nabi Isa bawa, tolak. Kemudian Nabi Muhammad bawa, mereka boikot, tolak. Tiba-tiba kita, Quran ada ni, semua boikot, tak nak faham juga. Sampai sudah. Betul tak? Sama ke tak sama? Sama je. Rupanya yang itu tak boikot. Kan? Akhirnya kita rupanya boikot sekadar apa? Emosi saja. Ini kerugian. Boikot tanpa ilmu juga. Tak sampai juga tempat dia. Baik ya? Jadi kita tengok ayatnya. Jadi sekarang Allah kata dalam ayat ni. Ini ciri-ciri mereka. Sebab itu Allah kata, wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka jadi wahai orang beriman. Allah kata kepada kita semua.
Orang yang mengaku beriman. Janganlah jadi macam orang yang dulu pernah diberi kitab. Ini yang saya sebut tadi. Apa mereka buat? Min qablu, sebelum siapa? Yahudi dan Nasara. Pernah diberi kitab tak? Pernah. Mereka buat apa dengan kitab ni? Fatala alaihimul amad. Maka masa berlalu dah panjang dah. Dah berapa generasi dah. Apa mereka buat? Mereka tolak, mereka boikot, tinggal. Kita jangan berterusan. Bila lagi? Kita dah lama dah sibuk dah. Tapi Allah tak matikan kita. Allah bagi kita hidup supaya kita boleh jawab soalan ni sekarang. Sekarang inilah masa saya. Jadi kita nak kata apa? Al-an ya Rabb, al-an. Sekarang wahai Tuhan, sekarang saya nak ubah. Saya nak khusyuk dengan kitab-Mu ya Allah. Itulah masa dia. Kita sekarang ni Allah nak suruh kita apa? Tunggu free time ke ataupun cari masa? Dahulu kamu tak cari masa untuk aku. Bila lagi ni? Sekarang kita cari masa. Masa memang tak pernah free. Masa memang tak pernah. Kita akan busy sampai bila? Jadi sesuatu yang membuktikan kita ni dekat ke tak, sesuatu yang kita suka untuk disibukkan. Apa dia? Jadi kita suka untuk disibukkan dengan apa? Zikrillah ni. Kalau nak tunggu kita tak sibuk dengan lain, takkan sampai sudah. Sampai mati pun kita sibuk. Faham? Kenapa kita perlu buat benda ni? Jangan ulang kesalahan ahli kitab dulu. Kesan dia besar. Apa dia? Mula-mula rasa bersalah. Kan? Meningkat umur, tak buat juga. Dulu 30 tahun, nanti saya nak belajarlah. Dia pun tangguh. Dah 40 tahun, nantilah lagi. 50 tahun, akhirnya apa? Kita bimbang, Allah kata dalam ayat ni apa? Faqasat qulubuhum. Apa tu? Akhirnya hati dia keras, dia dah tak rasa bersalah lah. Macam dia rasa bersalah masa dulu. Itu tanda apa? Hati telah keras. Tak rasa apa-apa lagi dah. Na'udzubillah min zalik. Itu kesan. Jadi bila keadaan ni berlaku, apa lagi yang akan timbul? Perangai apa? Ni lebih takut. Wa katsirum minhum fasikun. Dan akhirnya ramai kalangan mereka fasik. Jadi ini yang kita bimbang berlaku. Jadi kita tak nak. Jadi soalan ni juga adalah soalan yang pernah ditanya pada siapa sebenarnya? Yang memberi kesan pada seorang ulama. Nama dia Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah. Tabi'in. Jadi Fudail bin Iyad ni dia niatnya nak merompak rumah seorang wanita, kan? Jadi ketika nak buat kerja tu, wanita ni seorang solehah yang dia tengah baca surah ni. Dan kebetulan dia baca sampai ayat 16 ni. Saat dia baca ayat 16, alam yakni lillazina amanu, udah ni dengar ayat ni, kan? Terus tiba-tiba dia menggeletar, dia menangis. Maknanya itulah kita kata ayat Allah ni take it apa? Walaupun perempuan tu baca, kemudian dia kata apa? Allah sedang tegur aku. Memang perempuan tu baca. Tapi ayat Allah tu Allah punya sampai kat dia. Faham? Dia rasa Allah yang sedang tegur dia. Itulah Quran. Dan dia kata apa? Al-an ya Fudail. Sekaranglah kamu nak berubah. Dia terus stop kerja jahat dia. Dia akhirnya jadi ulama besar. Yang kita dapat faedah kata-kata hikmah dia sekarang. Itulah Fudail bin Iyad rahimahullah. Baik. Jadi ini pertanyaan yang kita kena jawab. Nama dia istifham tolabi. Jadi sekarang ni semua dah bersedia. Sekarang kan memang semua ni tengah buat. Jadi sebenarnya kita dah jawab lah kat sini. Cuma yang belum jawab siapa? Mungkin dekat rumah kita. Kan? Mungkin yang tunggu balik kampung raya nanti. Cucu kita, anak kita. Kita kena beritahu tak suruh jawab ayat ni sekarang. Bagi ayat ni dah jawab belum soalan Allah ni? Dah usaha tak untuk khusyuk kepada ayat-ayat Allah? Macam mana nak khusyuk? Kena ada ilmu. Kena buat macam ni lah. Baca satu ayat, kita boleh baca ayat ni lama. Tengok, ayat ni satu ayat, kita boleh tengok dalam masa berapa? Ni sebenarnya 5 jam pun tak ada masalah ni kalau kita betul. Ini khusyuk dia. Tak sedar. Jadi itulah nikmat sebenarnya dan Allah nak kita dapatkan. Baik. Sekarang ni yang ni kita pergi balik Itu contoh yang ni Allah tanya ni nama istifham apa? Ingkari. Sebab tu pertanyaan macam ni ditanya pada siapa? Orang kafir lah. Orang yang buat kerja tak betul ni Allah tak setujulah. Jadi Allah bertanya ni bukan untuk jawapan tapi untuk menempelak golongan ni. Baik. Jadi kita sebut innakum apa dia? Jadi kita boleh terjemah apa ni? Patutkah? Inilah patutkah. Ataupun tergamakkah? Tergamakkah pun boleh. Ni soalan. Katakanlah wahai Muhammad, tergamakkah innakum
sesungguhnya kamu la takfuruna, benar-benar sesungguhnya kamu. Maksudnya ini satu penegasan Allah. Allah kata sungguh-sungguh mereka ni sungguh-sungguh nak buat perbuatan apa? Takfuruna, kamu mengingkari ataupun mengkufuri lah. Mengingkari, kita kata mengingkari. Apa makna kufur? Perkataan kufur ni dua perkataan. Saya kena terangkan lah sebab ada isu kan ni kan. Cuba kita terang nanti. Apa makna kufur? Contohnya kita buat macam ni. Kafara syai'. Jadi maksudnya apa? Kafara syai'. Maksudnya satara asyai'. Iaitu apa? Menutupi ataupun menghalang sesuatu. Itu maksud dia. Dia blok sesuatu. Itu maksud kufur. Kufur maknanya dia blok sesuatu. Dia tanam ataupun dia mengkambus sesuatu. Mengkambus lah kan. Kambus ke mengambus? Mengkambus Ngambus tutup. Sebab tu perkataan ni diguna kepada az-zarra'. Zarra' ni apa? Petani. Kenapa petani disebut kafar juga? Bila kerja petani tu dia buat sesuatu, dia tanam benih, dia kambus benih tu. Itulah kafar. Jadi kita boleh, siapa yang ada tanam pokok apa? Panggil dia apa? Kafir. Jangan tak boleh dah. Sebab istilah dia dari istilah syar'i. Jadi tak pakailah dah. Nak buat bergurau jangan sembarangan lah. Tapi sebab dia dah jadi sesuatu yang syar'i, je kita kena jaga-jaga. Sebab ada hadis Nabi, siapa yang gelar orang lain tu, muslim tu kafir, balikkan dia balik. Jadi kita hati-hati, jangan saja-sajalah. Kecuali terang-terangan. Baik. Jadi sekarang itu asal makna kufur lah. Dan sekarang ni pergi kepada kita. Cerita kufur ni dia melibatkan jiwa, hati. Jadi kalau kita kata kafara, menutupi, kita tukar syai' dengan apa? Apa ni? Hati apa? As-sadru. As-sad menutup apa? Dada ataupun hati apa? Qalba. Satara al-qalba. Menutup hati. Tutup hati daripada apa? Menerima itulah kafir. Apa kebenaran tadi? Al-Quran. Jadi contohnya Quran ni nak sampaikan dia ditutuplah, tak nak terima, ditolak. Apa yang datang daripada Allah dia tak nak terima, itu nama dia kafir sebenarnya. Asal dia macam tu. Okey. Jadi sebab tu Allah dalam contoh ayat lain apa perbuatan cara menghalangi orang kafir halang? Sekarang ni kita nak tahu macam mana cara orang kafir halang kebenaran. Satara al-haq. Kan? Menutupi kebenaran. Kita ubah kat sini asyai' ni apa sajalah, maknanya contohnya menutupi al-haqqa. Menutupi kebenaran ataupun menutupi al-qalba. Apa ni? Menutupi hati dia sendiri. Jadi dekat sini ada sifat peribadi dengan sifat yang lain. Mereka boleh halang diri sendiri dan mereka boleh halang orang lain. Okey. Apa ayat dia? Cuba buka surah yang sama ni. Ayat 26. 41 ayat 26. 41 ayat 26. Ini kita nak jaga. Jadi inilah yang kita kena ubah.
firman dia. Nanti kita akan sampai ni lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Jadi misi orang-orang kafir ni yang menuntut kebenaran ni kan, dia tutup diri dia dah. Tak nak kan? Tak nak terima. Sekarang ni dia tak cukup dia saja. Dia nak halang siapa? Dia kata apa kat ayat tu? La tasma'u lihadzal Quran. Jangan dengar. Jadi perbuatan yang tak suka dengar atau fahami ayat-ayat Allah ni sebenarnya perbuatan siapa? Wajib tak kita selisihi perbuatan ni? Wajib ke tak? Wajib. Kan? Jadi apa dia mereka nak buat? Misi pertama dia padamkan cahaya Quran ni. La tasma' apa? Al-Quran. La tasma'ul Quran. Jangan dengar. Apa maksud jangan dengar Quran? Tujuan dengar Quran untuk apa? Ada tak dalil? Dia sedap ada dalil kan kita. Ya betul. Rasa puas hati tak? Bila saya bagi ayat sekarang. Mesti tertunggu-tunggu kan. Seronoklah kau dah dapat nikmat tu. Apa tujuan dengar? Faham? Ikut dalil dia. Kak Azhar. Lagi 50 markah. Sekarang ni semua dapat 50 markah. Belum dapat lagi bagi tahu hujah. Dapat hujah tu 100 markah. Apa dia? Surah ni. Surah 24 ayat 51. Ini tujuan dengar Quran. 24 ayat 51. Jadi orang beriman dia nak dengar Quran ni kan. Dia akan selisih orang kafir. Jadi mereka dengar Quran dengan tujuan yang jelas. Bukan dengar macam dengar lagu tu je. Lalu jadi khayalan kan. Lagu ni dengar untuk berkhayal. Quran dengar untuk berkhayal ke? Tak. Quran ni dengar sekadar untuk halwa telinga ke? Tak. Quran ni hudan linnas, hudan lil muttaqin. Beza. Baik, tengok ayat tu. Apa dia? Allah kata wa ma. Betul ayat tu. Ayat apa? 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ilallahi wa rasul. Apa dia? Liyahkuma bainahum. Kemudian ayyakulu sami'na wa ata'na. Kemudian Allah kata apa? Wa ulaika humul. Jadi siapa yang dengar Quran dengan tujuan nak taat perintah baru berjaya. Tapi kalau dengar Quran macam dengar lagu, berjaya tak? Sekadar dengar je, tak jadi hidayah. Nampak tak ayat tu jelas tak? Allah bagi keputusan last tu, keputusan penting kita nak. Wa ulaika humul, ya, kejayaan. Syarat dia mesti sampai ata'na. Bukan sami'na saja. Wa ata'na baru sempurna wa ulaika humul muflihun. Jadi sekarang Allah kata apa? Sesungguhnya tidak lain ucapan orang yang beriman. Bila dia diseru kepada siapa? Allah. Kat mana? Seru kepada Allah. Boleh tak kita dengar suara Allah sekarang bagi nasihat kat kita? Tak boleh kan? Nabi je dapat wahyu kan? Jadi sekarang ni kita nak dengar seruan Allah kepada kita kat mana? Ya, dalam Quran. Seruan Rasul, sunnah hadis dia semua. Kan? Apa kata mereka? Untuk apa Quran ni? Liyahkuma tu nampak tu. Kita perincikan. Liyahkuma bainahum. Apa dia? Jadi tujuan Quran ni, seruan Allah Rasul ada untuk ni je. Untuk liyahkuma bainahum. Untuk beri hikmah kepada kita. Untuk beri undang-undang peraturan kepada kita.
Hikmah tu fungsi dia untuk mengawal sesuatu, memperbaiki sesuatu. Itu tujuan datangnya hikmah, undang-undang hukum. Contohnya kita tangkap seekor apa? Seekor singa atau harimau. Kan? Tu kat sirkus tu kan. Lalu harimau sepatutnya sifat dia apa? Ganas, liar kan? Tiba-tiba mereka boleh buat apa? Jinak boleh ikut arahan pula tu, suruh lompat, dia lompat kan? Contohnya kuda liar, dia tangkap, lepas tu dia buat apa? Dia jinakkan kuda kan? Kemudian sampai kuda tu dia ke kanan, kuda tu pun ikut lah. Dia tendang kuda tu berhenti. Betul tak? Itu kita boleh panggil apa tu? Ketika tu orang tu dia kata macam ni. Hakam tu perkataan hakam ni. Hakam tu kalau kuda al-khail. Al-khailah. Aku telah berjaya menghukum kuda. Bukan hukum kuda tu apa dia potong kaki ke bukan? Dia kawal dia. Daripada liar menjadi terkawal. Itulah tujuan datangnya Quran. Sifat manusia ni bila tak ada wahyu kan, ketika tengok zaman Nabi tu, liar tak dia liar Arab tu? Liar bunuh anak sendiri, sembah berhala, semua sekali liar kan? Jadi Quran datang nak apa? Kawal. Jadi kita anak-anak liar semua kan? Macam mana nak kawal? Inilah. Yahkum bil Quran. Kawal dengan Quran. Kita tak boleh kawal sampai bila sebab kita akan mati. Akhirnya yang tinggal hanya Allah yang jaga dia. Betul tak? Hanya Allah yang akan jaga semuanya. Jadi macam mana cara nak kawal? Dengan Al-Quran. Bagi mereka faham hayati Quran dalam jiwa. Itulah kita kena buat. Lama pula ni. Tak apa. Faham dah maksud hukum ni? Jadi itulah dalam ayat tu. Itu kata. Jadi dan mereka kata apa? Sebagai tanda ikut ni. Ayyakulu sami'na. Tujuan dengar untuk apa? Taat. Jadi macam mana nak dengar sampai taat? Kena faham. Jadi sekarang orang kafir tadi balik pada surah 41 ayat 26. 41 ayat 26. Tengok ni apa yang mereka buat sebenarnya. Kita berhenti sampai takfuru je lah kot ni. Tak apalah kita faham betul-betul mana ni. Ni muslihat ataupun strategi orang kafir. Dia nak buat apa kat kita sebenarnya bila kita kalah. Okey. Jadi mereka kata apa? La tasma'u li hadzal Quran. Dia tak nak kita dengar. Kalau dengar pula tak nak kita faham. Kalau faham pula tak nak kita taat. Itulah 3 step. Sebab tu dia kata sini cukup yang pertama je. Step pertama tu kalau berjaya, yang lain habislah. Tak dengar maknanya mustahil faham dan mustahil taat. Dan kalau dah sampai tahap faham pun jangan taat. Kalau dengar pun jangan faham. Itu yang mereka nak. Nampak tak? Satu. Cukup tak? Tak cukup. Mereka akan buat step 2 yang lebih lagi supaya lebih kuat untuk dapat kejayaan yang pertama. Apa yang kedua? Al-ghaw fi apa? Fil Quran lah. Hi itu Quran juga. Fil Quran. Tadi la tasma' Al-Quran. Yang kedua al-ghaw fil Quran. Apa ni? Lara apa lara? Buat perkara sia-sia terhadap Quran tu. Apa perkara sia-sia terhadap Quran? Macam-macam lah nanti kan. Jadi maksud juga lara ni apa? Buat sesuatu yang boleh hilangkan fokus kita kepada Quran. Sibukkan dengan benda lain yang sia-sia. Buat sesuatu yang sia-sia sehingga mereka tertarik dengan benda tu dan akhirnya mereka buang masa. Sebab tu tadi Allah tanya kita kan, bila lagi masanya kamu nak khusyuk dengan Quran? Betul tak? Jangan berterusan buat perkara yang sia-sia tu. Itulah dia. Dan apakah yang ketiga? La'allakum inilah dia mereka nak taghlibuna. Apa ni? Taghlibuna maknanya apa? Supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi mereka nak kalahkan kita sebenarnya tak perlu bom. Bom tu kira dah sebab terlalu hebat. Jadi terpaksa bom. Maknanya iman mereka sangat hebat. Tak boleh ni. Nak bagi mereka tak dengar lalu mereka memang dah tak ada tu. Tak berjaya. Akhirnya kita bom je lah. Kita pula
Tak payah, mereka ni macam kita je. Dengar tak mau, lawa je. Jadi tak payah tak ada masalah. Sebenarnya kita kena fikir macam tu sudut tu. Jadi kita dah kalah ke belum? Taklah. Setakat ni kalau macam ni, kita dah buat dua ni, kita sedang kalah ke menang? Ramai semua ni anak-anak kita semua sedang buat dua benda ni, sebenarnya kita kalah ke menang? Dah kalah awal dah. Kan? Banyak dah anak-anak kalah. Jadi kita kena bagi menang balik lah. Sebab kita masih hidup. Selagi hidup, agi ngelaban kan? Pasal sabar kan? Selagi hidup, teruskan perjuangan. Ubah. Selagi boleh ubah, silakan ubah. Faham Jadi hakikatnya yang kalah adalah kita. Walaupun kita tak kena bom, tapi kita jauh daripada Tuhan. Betul tak? Cuba tengok. Yang dibom tu, apa mereka kata? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pun mereka baca ayat-ayat Allah. Mereka baca ayat-ayat tentang ujian. Semua ada dalam dada je. Keluar macam tu je. Kan? Mati dalam keadaan apa? Quran di tangan. Betul tak? Semuanya. Sebenarnya mereka kalah ke menang? Menang. Kan? Menang ni maknanya mana? Menang dalam keadaan hidup, mati, husnul khatimah macam tu. Menang lah. Kita pula hari ni apa? Kena bom tak? Tak. Putus cinta dan nak bunuh diri dah. Mereka kena bom, keluarga hilang. Ada tak kita dengar Palestin tu dia nak panjat bangunan nak bunuh diri? Ada? Ada. Bahkan dia kata apa? Ada yang seronok, ada yang syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul tak? Kita baru sikit je. Baru tak dapat gadget dan mengamuk dah anak dah. Betul? Kalah ke menang? Jadi kita kadang-kadang macam itulah. Jadi ini ayat ni. Jadi nanti kita akan sambung ni. Ini mana kufur yang kita akan. Kufur ni banyak lagi sebenarnya kita kena fahami. Ada 4 bahagian kufur. InsyaAllah nanti kita akan masuk lagi bincangan ni. Dan kita kena sedar inilah ni. Kufur ni antara perbuatan kufur ni apa dia? Meninggalkan usaha mendengar, memahami, mentaati siapa? Ayat-ayat Allah. Dan juga menghalang dengan satu lagi apa dia? Terus dengan buat perkara sia-sia lara ni. Terus dengan ni. Maka ketika ini kita sedang apa? Ikut perangai siapa? Orang kafir dan strategi dia. Jangan teruskan dan kita kena ubah. Jadi itu saja untuk malam ni ayat yang ke-9. InsyaAllah nanti kita sambung perkara ni pada temuan yang akan datang. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada kongsian ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.